أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Minta maaf saya lewat hari ni. Muka surat 96 betul? Betul ya? Okey, semua okey ada buku 496. Dapat tak? 496. Dapat ya? Okey. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini di tahun baru kita akan masuk perbincangan di bab kita yang ke-12 dalam kitab Iman. Bab kita yang ke-12 dalam kitab Iman ini mengandungi hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahawa sesiapa sahaja yang mati dalam keadaan bertauhid. Bertauhid ini maksudnya apa? Bertauhid maksudnya apa? Apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Baik, jadi sesiapa sahaja dalam hidupnya yang dia pernah mengucap 2 kalimah syahadah. Sing pula engkau ni. Mengucap 2 kalimah syahadah, maka orang tersebut jika dia mati pasti akan masuk syurga. Jadi kita akan bincangkan dalil yang banyak di sini. Kat surat saya kita ada 15 hadis Nabi SAW yang akan menyebutkan tentang keadaan-keadaan di mana seseorang jika dia itu telah bertauhid kemudian dia meninggal dunia maka dia akan masuk syurga. Baik, kita pergi kepada hadis kita yang pertama pada pagi ini. Hadis kita yang pertama nombor 135. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Zuhair bin Harb, kilahuma an Ismail bin Ibrahim. Qala Abu Bakr حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن همران عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Maksudnya Abu Bakar bin Abu Shaybah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, kedua-duanya dari Ismail bin Ibrahim. Abu Bakar berkata, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami dari Khalid berkata, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada aku dari Humran dari Uthman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati sedang dia mengetahui bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, nescaya dia akan masuk syurga. Boleh faham? Apa maknanya? Kata apa tu kakak? Kakak angguk-angguk tu. Mati dalam keadaan Islam. Okey, kita lihat dia hadisnya dia umum. Umum saja. Sebab apa dia kata? Nabi SAW kata di sini, siapa yang tahu. Tapi adakah kita kalau kita sekadar tahu saja Allah tentang Allah,
dah boleh menjadikan kita seseorang yang masuk ke dalam syurganya. Kan? Kita baca hadis ni, Nabi kata apa? Siapa yang mati sedangkan dia mengetahui. Tahu tu dia just macam kita kata, yelah aku tahu Allah tu Esa. Tapi adakah dia beriman? Belum tentu lagi kan? Belum tentu lagi. Jadi ini hadisnya berbentuk umum. Cuma mengatakan tentang pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Namun belum lagi menentukan seseorang itu beriman ataupun tidak. Sebab itu kita ada sampai 15 hadis untuk saling menguatkan, untuk menunjukkan kepada kita adakah cukup memadai seseorang itu hanya sekadar dia tahu Allah itu ada. Okey, baik, di sini Nabi kata apa? Kalau orang itu dia mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, nescaya dia akan masuk syurga. Okey, baik. Kita lihat hadis yang kedua. Apa yang Nabi SAW sabdakan di situ? Hadis kita nombor 136 di situ kan? Hadisnya adalah sama sebagaimana hadis nombor 135. Okey, jadi saya tak baca, kita tinggalkan sahaja. Seterusnya kita lihat hadis nombor 137. Hadis nombor 137, hadisnya agak panjang di situ. Okey, tak apa, kita baca. Sabar dengan saya, belajar hadis macam ni. Kena baca hadisnya. Baik, kita lihat di sini. Hadis ini ialah hadis daripada Abu Hurairah. Cuba cari sanadnya di situ kan. Saya tak nak baca sanadnya panjang lebar. Cuba cari di situ nama sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. An Abi Hurairata. Jumpa tak? Hadis nombor 137 di baris yang ketiga yang dalam bahasa Arabnya. 1, 2, 3. Okey, baris yang ketiga. Jumpa tak? An Abi Hurairah. Okey, jumpa. Alhamdulillah. An Abi Hurairata. Qala, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi masirin. Jadi Abu Hurairah di sini dia cerita, kami ni ada pada satu ketika kami berada dalam perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang berlaku? Abu Hurairah cerita begini. Fanafidat azwadul qaum. Jadi bekalan kaum yang dalam perjalanan ini dia berkurangan. Bekalan tu maksudnya kita panggil bekalan makanan. Bila bekalan makanan ni berkurang, sekarang ni ada ramai orang tau. Kalau bekalan makanan berkurang dia jadi apa? Lapar lah kan. Makanan tak ada kan, makanan kurang. Jadi dia menjadi satu isu. Okay, sekarang tentera-tentera ni, perjalanan ni maksudnya dalam peperangan ni, tentera ni nak makan apa? Okay, isunya begitu. Kemudian di sini Abu Hurairah cerita, qala hatta hamma binahri ba'di hamailihim. Sehingga mereka ni merancang untuk menyembelih unta yang mereka bawa. Biasanya tentera kalau mereka dalam perjalanan peperangan ini kan, mereka ni ada tentera yang berjalan kaki, ada tentera yang berkuda, ada tentera yang bawa kenderaan. Kalau kita kata kenderaan pada zaman Nabi ni, dia mesti binatang tunggangan. Sama ada unta, kambing, kambing boleh tak? Boleh naik? Kambing boleh naik? Tak boleh? Tarik je tarik kan? Tapi kecil. Tapi kambing ni penting dibawa. Sebab apa? Dia boleh jadi bekalan makanan. Okey. Unta boleh makan kan? Okey. Kuda boleh makan? Boleh. Siapa nak makan? Tak pernah pergi Uzbek makan kat daging kuda. Okey. Saya makan. Saya makan daging kuda tu. Maknanya kuda boleh makan. Jadi di sini kita lihat bila makanan kurang kan, apa dia punya plan? Mereka plannya lah kita sembelih. Kita sembelih binatang tunggangan yang kita bawa di sini. Baik, tetapi Umar, Umar radhiyallahu anhu pada waktu itu, dia ni tak setuju dengan cadangan untuk menyembelih binatang tunggangan yang mereka bawa. Okey, baik. Jadi apa yang Umar kata? Faqala Umar, ya Rasulullah, lau jama'ta ma baqiya min azwajil qaumi fada'auta Allah 'alaiha.
Jadi Umar ni dia berikan satu cadangan kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa kata kita kumpulkan bekalan makanan yang masih bersisa? Maknanya makanan yang belen-belen ni kan, dia suruh semua orang yang ada pada waktu itu mereka kumpulkan. Dan Umar kata apa? Lalu engkau doa kepada Allah. Minta kepada Allah supaya bekalan makanan kita ini bertambah. Sebab Nabi SAW dia ada keberkatan. Jadi pada sudut doanya kan, dan Nabi SAW kita pernah baca banyak hadis yang mana ada pada satu ketika tak ada banyak air, kemudian air itu bila Nabi SAW pegang dia jadi banyak kan. Ada ketika dalam peperangan, tak saya peperangan Uhud, bukan peperangan Khandaq, makanan tak ada, kemudian Nabi SAW pun minta roti, minta gandum, kemudian bekalan pun menjadi banyak. So peristiwa itu berlaku banyak kali pada zaman Nabi SAW. Jadi dalam peperangan ini, Umar pun memberikan cadangan yang sama kepada Nabi SAW agar mereka semua kumpulkan bekalan makanan tu kan. Bila bekalan makanan tu dah kumpulkan, jadi Nabi SAW diminta supaya berdoa agar bekalan makanan tu jadi banyak. Maka Nabi SAW pun bersetuju dengan cadangan Umar. Apa yang berlaku pada waktu itu diceritakan kepada kita di sini. Qala fa fa'ala. Okay, jadi Abu Hurairah kata apa? Kita pun buat sebagaimana yang dicadangkan. Maka faja'a zul burri bi burrihi wa zut tamri bi tamrihi. Maka datanglah orang yang mana mereka memiliki gandum, datang bawa gandum ke hadapan Nabi SAW. Mereka yang ada tamar, bawa tamar jumpa dengan Nabi SAW. Qala wa mujahid. Jadi pada kisah yang berikutnya di sini, Imam Abu Hurairah dan juga Mujahid dia ceritakan wazun nawati binawahu, dan mereka yang ada korma dengan bijinya. Ada orang je makan korma, biji tak buang. Jadi kita panggil ini sebagai sisa makanan. Mereka bawa biji korma ini bertemu dengan Nabi SAW. Jadi di sini Abu Hurairah dia kata apa? Wa ma kanu yasna'una bin nawa. Apa sebenarnya yang mereka buat dengan biji korma tu kan? Kita kalau makan korma bijinya buang ke telan? Ada yang telan tak? Jangan nyaya awak. Tiba-tiba telan biji korma tu kan? Salahkan saya pula. Tadi kita belajar dekat Masjid Mutakin, Ustaz kata biji korma bermanfaat. Betul lah biji korma bermanfaat. Tapi saya tak suruh telan ya. Jangan pada pandai telan biji korma tu. So di sini Abu Hurairah ni dia pelik, kita apa yang mereka buat dengan biji korma itu? Okey, kita lihat pada zaman Nabi, qala kanu yamussunahu wa yashrabuna alayhi alma. Pada zaman Nabi mereka rendam biji korma tu lalu mereka buat minum. Okey, ni pada zaman Nabi SAW. Qala fada'a alayya hatta mala'al qaumu azwidatahum. Jadi kan tadi kita baca mereka yang ada gandum iaitu tepung bawa jumpa dengan Nabi. Mereka yang ada korma bawa jumpa dengan Nabi, hatta mereka yang ada korma bersama dengan biji-bijinya itu tadi kan, mereka bawa jumpa dengan Nabi SAW. Jadi berlakulah Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk perbekalan makanan tu supaya ia menjadi bertambah. Dan di sini diceritakan kepada kita fada'a 'alaiha hatta mala'al qaumu azwidatahum. Dan masya-Allah tabarakallah, memang betul. Bekalan makanan yang tinggal sisa tu tadi kan, dia menjadi bertambah-tambah bila Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa kata Nabi SAW? Sekarang ni kita nampak satu mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Kita kalau kita ada sisa makanan tu kan, kita kata kalau kita doa pun belum tentulah dia akan bertambah. Okay, mungkin kita ada roti sekeping, kita doa ya Allah ya Tuhanku jadikanlah roti ni jadi sampai 5 keping. Boleh jadi? Taklah kan, mustahil. Mungkin kita kata kalau dia 5 keping pun kerana jiran kita beri kepada kita. Kita kata gitu. Ataupun ada orang berikan makanan lebih kepada kita. Okey, kalau kita katalah doa saya dikabulkan Allah itu mungkin kerana di atas bantuan orang lain. Bukan kerana tiba-tiba dia menjadi berkeping-keping, bukan begitu. Tapi berbeza dengan Nabi SAW. Bila Nabi SAW berdoa, mereka melihat bahawa makanan yang mereka miliki itu menjadi bertambah-tambah.
Jadi apa kata Nabi SAW di sini? Nabi kata begini, inda dhalik, faqala inda dhalik, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakkin fihima illa dakhalal jannah. Apa maknanya? Okey, lihat pada terjemahannya di situ, muka surat 498 di perenggan yang terakhir pada terjemahan itu kan. Nabi kata apa? Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jadi kita nampak begini, bila bekalan makanan itu dia bertambah, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, dia pasti akan bertambah-tambah keimanannya kan. Kita nampak mukjizat Rasulullah SAW itu tadi kan. Kalau kita hidup pada zaman itu, kita menyaksikan apa yang berlaku, pasti keimanan kita semakin bertambah-tambah kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dia pasti jadi sedemikian. Sebab itu di sini Nabi kata apa? Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu Allah. Bertemu Allah tu maknanya dia mati. Okey, tidak ada hamba pun yang mana dia bertemu Allah dengan dua kalimat tersebut. Apa dua kalimat tersebut? Persaksian tidak ada Tuhan melainkan Allah dan juga Nabi adalah pesuruh Allah. Maknanya di situ ialah bersaksi tentang dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini maknanya dua kalimat itu. Jadi Nabi kata apa? Ya. Sama. Okey. Kalau kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu juga termasuk kepada penyaksian kita bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah, hamba Allah. Okey, dia tak kira sama ada asyhadu ataupun la ilaha illallah, kedua-dua itu merupakan kalimat yang menunjukkan kepada penyaksian kita kepada keesaan Allah dan kepada kerasulan Nabi SAW. Okey, so di sini kita lihat, kenapa panas ya? Panas? Sejuk Kak Syah. Tak apa. Saya meraihkan sian. Kok mati. Kok kan kepanasan pula ya. Tak boleh nak fokus pula apa saya ceramah ni. Okey, tak apa biarkan je kat situ. Jadi kita lihat di sini. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jadi Nabi kata apa? Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu Allah dengan kedua kalimat tersebut. Maknanya dua kalimat tu tadi. Okey, apa yang berlaku kepadanya tidak ragu terhadapnya. Yang mana ketika dia itu mati, dia mengucapkan dua kalimat syahadah ataupun dia adalah orang yang memang sudah sedia mengucapkan dua kalimat syahadah tanpa keraguan. Kita lihat begini, kenapa Nabi letak ada keraguan di situ? Ada orang mungkin dia ucapkan dua kalimat syahadah dengan keraguan. Kan? Kita tak nafikan itu. Ada orang yang mana dia ucapkan dua kalimah syahadah tapi dia masih lagi ragu. Betul ke Allah tu satu? Dia ragu macam tu. Betul ke Rasulullah ni pesuruh Allah? Dia ragu sedemikian. Sebab tu Nabi kata apa? Siapa yang bertemu dengan Allah, maknanya dia mati. Kemudian dia ni ada dua kalimat itu tadi tanpa keraguan yang dia ucapkan, maka tidaklah orang ini dia akan masuk syurga. Okey? Nabi kata kalaulah dia mati dalam keadaan yang mana dia mengucapkan dua kalimah syahadah ataupun dia yakin dengan dua kalimah syahadah itu, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So kita ada berapa hadis di situ tadi? 3. Okey? 3 hadis yang menunjukkan kepada kita orang yang mati dengan keyakinan dua kalimah syahadah itu
maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi kepada hadis kita yang keempat. Hadis kita yang keempat adalah ceritanya sama sebagaimana hadis kita yang ke-137 yang tadi baru saya baca tadi. Hadisnya sama. Cuma di dalam hadis ini dijelaskan kepada kita dengan keadaan yang lebih detail. Kalau hadis tadi yang baru kita baca hanya disebut perjalanan, tapi tak disebut dalam peperangan apa. Dalam hadis 138 disebutkan kepada kita nama peperangan yang lebih spesifik, iaitu peperangan Tabuk. Okey? Sebab tu di sini kita lihat lamma kana ghazwatu Tabuk. Muka surat 498 yang teks bahasa Arab tu kan. Okey, hadis nombor 138 kita ada baris 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat dalam teks bahasa Arab disebutkan dengan nama Ghazwatu Tabuka. Jadi sekarang kita jelas. Kisah yang baru kita baca tadi dalam hadis nombor 137, rupa-rupanya peristiwanya berlaku dalam peperangan Tabuk. Okey, dalam peperangan Tabuk. Baik. Asaban nasa maja'atan. Asaban nasa maja'atun. Qalu ya Rasulullah law azinta lana fanaharna nawadihana faakalna waddahana. Jadi inilah ucapan yang mana tentera pada waktu itu mereka minta izin kepada Nabi untuk menyembelih sembelihan mereka tu kan, ataupun binatang tunggangan mereka supaya mereka boleh dapat makan dan dapat perbekalan. Asalnya Nabi SAW izinkan. Kalau kita baca pada teks yang berikutnya, Nabi kata apa? If'alu. Okey, Nabi kata apa? Buatlah, tak ada masalah. Buat je. Okay, sembelih je. Tapi Umar, okey, di sini qala faja'a Umar. Umar datang. Bila Umar datang, Umar pun beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, in fa'alta qalla zahru walakin ud'uhum bifadli azwadihim. Jadi Umar ini dia prihatinlah. Umar dia fikir, kalau kita sembelih binatang ni kan, kita akan kurang binatang tunggangan. Okey? Contoh unta. Kalau kita sembelih unta, nanti tentera dia nak pergi ke tempat peperangan Tabuk ni. Peperangan Tabuk ni peperangan yang jauh tau peristiwanya. Dan ia berlaku ketika musim panas. Dan ramai sejarawan Muslim menyebutkan bahawa peperangan Tabuk ni antara peperangan yang sangat dahsyat. Okey, kerana musimnya yang begitu panas, kemudian bekalan makanan yang kurang, kemudian apa lagi yang berlaku? Mereka ni ramai yang berjalan kaki. Jadi peristiwanya amat dahsyat. Sebab itu di sini Umar dia prihatin. Kita ni sekarang belum sampai lagi dalam peperangan ataupun pada tempat tersebut. Kalau kita sembelih binatang tunggangan ini, nanti kita kurang. Bila dah sampai dalam medan peperangan, kita akan kurang. Okey, kita kata sebagai kuda ataupun unta yang mana kita nak buat untuk bertempur nanti. Jadi ini apa yang diprihatinkanlah oleh Umar pada waktu itu. Sebab tu di sana Umar dia memberikan cadangan tadi. Kumpulkan barang makanan ataupun sisa-sisa makanan yang sedia ada. Kemudian pada waktu itu dia perintahkan supaya Nabi SAW pun berdoa agar bekalan makanan tersebut menjadi bertambah. Okey, saya tak nak bincang lagi tentang hal itu. Yang penting di sini, bila semua bekalan makanan itu dikumpulkan dan Nabi SAW berdoa, dengan keberkatan doa Nabi SAW itu pun kita dapati kan dalam hadis nombor 137 yang telah kita bincangkan, pada waktu itu bekalan makanan pun menjadi bertambah. Dan pada waktu itu juga Nabi SAW pun bersabda dengan sabda yang hampir sama dengan hadis nombor 137.
Okey. Hadis nombor 137, Nabi kata apa? Orang yang dia bertemu dengan Allah, di mana mereka itu yakin dengan dua kalimah syahadah, Nabi kata apa? Masuk syurga kan? Okey. Kalau hadis nombor 138, Nabi kata di situ, muka surat 499 ya, dalam teks bahasa Arabnya, Nabi kata fayuhjaba anil jannah. Nabi gunakan ungkapan tersebut, iaitu Nabi kata apa? Mereka akan terhalang, mana tadi? Tidak ada seorang pun hamba yang menjumpai Allah, muka surat 500. Okey, muka surat 500 di perenggan yang atas sekali. Muka surat 500 di perenggan yang atas sekali di situ, Nabi kata apa? Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang pun hamba yang menjumpai Allah, iaitu mereka yang mati dengan keduanya, iaitu bertauhid dengan kedua syahadat tersebut tanpa ragu, melainkan akan terhalangi dari syurga. Maksudnya akan masuk syurga. Okey, ini kena baca daripada awal sebab awal tu gunakan perkataan tidak. Tidak ada seorang pun akan terhalangi dari syurga. Begitu maksudnya. Jadi kita dah ada berapa hadis di situ? 4 ke 5? 4 ke 5? 4. Betul? 4 hadis. Hadis yang pertama, Nabi kata apa? Siapa yang tahu tentang Allah ke tentang Rasulullah tadi? Tentang Allah ke tentang Rasulullah? Yang first kali hadis dia. Tentang Allah. Okay. Siapa yang tahu tentang La ilaha illallah? Okay, siapa yang dia meninggal dalam keadaan tauhid? Ini topik kita Okay. Siapa yang dia mati dalam keadaan yang mana dia tahu La ilaha illallah, dia masuk syurga. Okey, hadis yang kedua kita tentang apa? Kita tentang apa hadis kedua? Sama. Okey, hadis yang kedua sama. Okey, tak apa tinggalkan. Hadis yang ketiga, kita cerita tentang perang Tabuk tadi. Hadis ketiga, hadis keempat. Betul tak? Betul. Hadis ketiga, hadis keempat adalah hadis yang sama. Okey? Hadis ketiga dan hadis keempat adalah hadis yang sama, kisah perang Tabuk di mana tentera kekurangan bahan makanan. Jadi Nabi SAW perintahkan mereka supaya kumpulkan bahan makanan itu. Nabi SAW berdoa, dengan keberkatan doa Nabi, bekalan makanan itu menjadi banyak sehingga mereka makan. Dan dalam riwayat yang kedua tu, kalau kita baca sampai habis kan, disebutkan kepada kita bahawa mereka makan hingga kenyang dan makanan tu masih lagi ada lebih. Macam tu sekali. Jadi Nabi SAW sebutkan, siapa yang mana mereka ini beriman kepada Allah, yang bersaksi tentang keesaan Allah, sebab mereka dah melihat mukjizat yang ada pada Nabi SAW itu tadi kan. Okay, kita sekarang ni, kita tak lihat mukjizat Nabi dengan mata kepala kita. Tapi sebagai umat Nabi SAW, kita beriman
dengan dua kalimah syahadah tu yang kita ucapkan dengan penuh keyakinan. Jadi Nabi SAW kata apa dalam peperangan Tabuk ini? Mereka yang mana bersaksi, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu kalimatnya asyhadu alla tu. Sampai habis saya tak tulis sampai habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang mana mereka bersaksi dengan keesaan Allah, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu. Okey, bi ghairi syakin, tanpa ragu, maka dia akan masuk syurga. Jadi empat hadis lah. Siapa kata 5 tadi? Saya 4 hadis. Hadis 137, 135, 135, 136 hadis yang sama, 137, 138 hadis yang sama. Kisah yang sama. Okey. Kemudian kita masuk hadis 139. Hadis 139 hadis yang berbeza. Nombor 3 hadisnya. Hadis nombor 3, hadis yang berbeza di situ, 139 muka surat 500. Okey, masih lagi muka surat 500. Baik, dalam hadis ini riwayat Ubadah ibn Samit. Kisah peperangan Tabuk tadi, hadisnya riwayat Abu Hurairah. Okey, beza beza. Hadis kisah perang Tabuk riwayat Abu Hurairah. Sekarang ni kita nak baca hadis riwayat Ubadah ibn As-Samit, sahabat Nabi yang ceritakan tentang kisah tentang perkara yang lain. Baik, lihat muka surat 500, hadis nombor 139, bermula daripada perenggan yang kedua yang bahasa Arab itu. Okey, haddatsana Ubadah bin Samiti. Saya nak mula daripada situ. Haddatsana Ubadah bin Samiti qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a. Cantik hadisnya. Okey. Dalam hadis ini kita nampak Nabi SAW dia berikan kepada kita dengan beberapa lagi penyaksian. Okey, di situ. Pertama, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah semata-mata, wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lihat di sini, Allah, saya berikan perinciannya saja. Allah Maha Esa. Kemudian Nabi kata apa? Dan bersaksi bahawa Muhammad hamba Allah dan pesuruhnya. Kemudian Nabi tambah apa kat situ? Nabi Isa. Okey, siapa yang mengatakan bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah? Nabi sebutkan tentang Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Yang mana Nabi kata apa? Wa anna Isa Abdullah. Bahawasanya Isa itu adalah hamba Allah. Anak dari hambanya. Anak dari hambanya maksudnya apa? Nabi Isa anak kepada? Adakah Nabi Isa itu anak Allah?
Maaf saya kata, sebab saya nak bagi fikir. Adakah Nabi Isa itu anak Allah? Bukan. Sebab tu Nabi kata apa? Anak kepada hambanya, itu anak kepada hamba Allah. Hamba Allah di sini maksudnya siapa? Maryam, anak kepada Maryam. Maryam itu adalah hamba Allah, okey? Anak kepada hamba Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat-kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam. Itu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Maryam masa Maryam radhiyallahu anha dia ni mengandungkan Nabi Isa kan. Ketika itu dia nak melahirkan. Kemudian ada suara kan yang suruh dia goncang pokok kurma tu kan. Ini maksudnya. Okey. Kemudian waruhum min, dan roh daripadanya. Roh daripadanya maknanya Maryam ketika dia mengandung, adakah dia bernikah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang masukkan roh itu ke dalam rahimnya. Itu yang menyebabkan dia mengandung. Okay, sebab tu di sini waruhum min disebutkan. Baik, seterusnya wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Tentang syurga itu benar dan neraka itu juga benar. Lalu Nabi kata apa? Siapa yang mengaku tentang keesaan Allah, siapa yang mengaku bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruh Allah, siapa yang mengaku bahawa Nabi Isa ini adalah hamba Allah, okey, anak kepada hamba Allah, dan apa yang berkaitan dengan Maryam itu ialah kerana dia itu adalah hamba Allah, kemudian mengaku syurga itu benar, neraka itu benar. Apa kata Nabi? Allah akan masukkan dia dari ke mana-mana pintu syurga yang 8. Pintu syurga ada 8. Jadi kita boleh pilih siapa yang dia ni mengaku tentang semua ini. Nabi kata kita boleh masuk daripada mana-mana 8 pintu yang kita kehendaki tentang syurga Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Okey? Baik. So ini hadis kita yang ketiga. Okey, hadis yang ketiga. Hadis yang hadis yang ketiga pula. Yang ketiga dalam poin saya di sini minta maaf Hadis yang kelima. Okey. Terus hadis yang keenam, nombor 140 ialah hadis yang sama. Okey? Jadi saudara tak baca ya. Hadis yang sama menceritakan tentang perkara yang sama. Tetapi hadis nombor 140 Nabi ada sebutkan tentang amalan. Bukan hanya percaya. Kalau yang ini kan, tadi Nabi kata orang yang bersaksi tentang keesaan Allah, tentang apa tadi? Tentang Rasulullah, tentang Nabi Isa, syurga, neraka kan? Hadis nombor 140, Nabi sebutkan tentang orang yang dia beramal. Kita percaya, dia mesti diikuti dengan amalan. Kena ingat itu ya. Dia tak boleh hanya sekadar, saya mengaku Allah itu Esa. Saya mengaku Nabi SAW itu pesuruh Allah. Tapi kita tak nak buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Tak boleh juga. So kita kalau nak masuk syurga, dia bukan hanya sekadar kita bersaksi. Tapi ia mesti ikuti dengan amalan. Sebab itu dalam hadis 140 di sini, Nabi kata apa? Nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga sesuai dengan apa yang diamalkannya. Bagaimana amalan kita? Okey, kita beramal bagaimana? Adakah amalan kita baik ataupun amalan kita buruk? Jadi kalau kita sekadar bersaksi kepada Allah ni kan, ya aku asyhadu an la ilaha illallah, alhamdulillah masuk syurga tak macam itu kefahaman kita. Dia mesti ikuti dengan bagaimana amalannya. Solat ke tidak? Puasa macam mana? Jauhi perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan ke tidak? Kita buat tak apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita? Ikut tak sunnah-sunnah Nabi? Dia begitu keadaannya. Okey? Baik. 140
Tadi 141 masuk kepada hadis 141. Okey, hadis ni panjang sikit lah sebab dia bersambung kan. Boleh tak saya berhenti sampai sini? Boleh kita berhenti sampai hadis 140 dulu. InsyaAllah nanti pada minggu hadapan Ustazah jelaskan ya. Hadis 141 kalau dapat, mudah-mudahan doakan grab saya cepat. Ada hari 6 agaknya lah lambat jadi lambat. Mudah-mudahan sebab dia kalau start awal tadi boleh habis insyaAllah tadi. Sebab kita start lambat kerana ada budak-budak nak ni kan, mereka nak start sekolah tu, saya tak nak ganggu lah sesi persekolahan mereka. Okey, tak apa, kita berhenti di muka surat berapa tadi? 501. InsyaAllah nanti pada minggu hadapan saya sambung kembali hadisnya. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.